أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل سيدنا مولانا محمد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan keizinannya untuk bersama-sama mengerjakan solat berjemaah di depan azan diazankan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kasih sayang serta rahmatnya serta redha-Nya untuk kita sama-sama sampai kepada impian kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di syurga-Nya yang abadan-abada. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dari segi masa untuk kita duduk sebentar di antara maghrib dan isya ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat iman, nikmat-nikmat Islam dan insan, insya-Allah. Mudah-mudahan, Allahumma amin. Apa khabar ayah-ayah, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan, tuan-tuan guru yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah ini kita akan menyambung kembali untuk tafsir surah Abasa. Surah Abasa untuk ayat yang ke berapa? Ingat ayat ke berapa, ibu? Ayat yang ke-33. Betul? Ada ingat? Tak ada ingat. Ayat yang ke-33 dah, saya rasa saya lupa dah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ayolah, betul lah. Ayat yang ke-33 di dalam surah Abasa, insya-Allah. Sebelum kita mulakan bersama-sama, kita niatkan iktikaf di dalam masjid ini. Nawaitu iktikaf hazal masjid lillahi ta'ala. Dan kita mulakan dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sama-sama baca ayat yang ke-33 lah hingga ayat yang ke-42, insya-Allah. Boleh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza ja'atis sakhah yauma yafirru mar'u min ahihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi wujuhun yawma idzin musfirah ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. Maka ayat 33 hingga ayat yang ke-42 mengisahkan tentang malapetaka besar akan hari kiamat. Cerita tentang hari kiamat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala dah berikan kepada kita nikmat-nikmat, kenikmatan-kenikmatan yang lepas, kan? Pada minggu yang lepas, 2 minggu yang lepas, kita dah ceritakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat-nikmat, di mana Allah Subhanahu wa taala jadikan
kepada kita kelebihan seperti Allah jadikan buah-buahan, Allah jadikan tanam-tanaman, wa inaba wa qadba wa zaituna wa nahla wa alaika rulba wa hadaika gulba. Itu semua nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita. Dan kita Allah Subhanahu wa taala rezekikan untuk kita ini menikmati akan buah-buahan yang Allah Subhanahu wa taala dah letakkan di syurga lagi, kan? Maka kita dah dapat nikmat sebahagian lah, bukan sebahagian lah, agaknya sikit je lah kita rasa. Nikmat yang kita rasa sedap dekat dunia ni, kita rasa makan kurma, kita rasa buah zaitun, kita rasa buah apa lagi, buah tin, kita rasa buah Allahumma salli ala Muhammad, kita rasa buah pisang, itu antara buah-buahan syurga Allah Subhanahu wa taala. Buah apa, buah anggur dan sebagainya lah. Maka itu semua Allah Subhanahu wa taala jadikan kepada kita untuk kita menikmati segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu semuanya keperluan untuk kita semua. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak jadikan keperluan-keperluan tersebut, maka kita pun tak cukuplah khasiatnya, tak cukuplah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad akan kesihatan tubuh badan kita, kan? Kita pun dah belajar dah cara kita nak makan ini, cara kita nak makan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dah berikan dah, kan? Kalau kita belajar cara bermakanan suku-suku separuh, tak tahulah kita yang mana separuh, mana yang suku, kita pun tak tahulah, kan? Adakah nasi kita separuh, adakah betul Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, yang lain tu suku-suku, tu terpulang lah. Tapi itulah untuk kita tahu adanya buah-buahan, ada sayur-sayuran dalam pemakanan kita untuk kita ini sihat sentiasa, kan? Kalau tak kita jaga kesihatan, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan tanya kita nanti, kesihatan yang diberi tu nak buat macam mana, kan? Adakah kita ni sakit-sakitan saja, kan? Kencing manisnya ada, darah tingginya ada, goutnya ada, macam-macam makanan, macam-macam penyakit yang kita ada kalau kita tidak menjaga pemakanan kita. Maka itu nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah susunkan kepada kita di dalam kehidupan seharian kita di dunia ini Allah Subhanahu wa taala. Kemudiannya pada ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala telah memulakan cerita tentang malapetaka besar pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada kita tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tentang bagaimana keadaan muka bumi Allah Subhanahu wa taala ketika yaumul qiyamah. Banyak surah dalam juzul amma ini cerita tentang kiamat. Dia punya temanya memang yaumul qiyamah. Maka kita akan sentiasa akan jumpa daripada surah An-Naba sampai surah An-Nas, memang akan dalam setiap surah ada cerita tentang yaumul qiyamah. Tak nak memang ada ceritanya. Sebab tu kalau kita ni nak muhasabah diri, kita nak apa kata, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kita nak tahu keadaan yaumul qiyamah tu macam mana, maka kita kena sentiasa membaca, melazimi surah lazim, surah juzul amma ini, daripada surah An-Naba hingga surah An-Nas. Maka pada ayat ke-33 Allah Subhanahu wa taala letakkan ayatnya, fa idza ja'atis sakhah, fa idza ja'atis sakhah, fa idza ja'atis sakhah. Sebut pun dah susah lah, sebutnya pun dah susah. Apa maksudnya tu? Dan apabila datang suara jeritan yang amat dahsyat, suara jeritan yang amat dahsyat. Dekat sini apa jeritan yang amat dahsyat itu? Dikatakan tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala. Ada dua keadaan tiupan sangkakala ni. Yang pertama, kita ini akan dimatikan, manusia-manusia ni akan dimatikan kesemuanya. Tak ada yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Malaikat siapa yang tiup? Israfil meninggal juga, mati, tak ada yang tertinggal. Nanti Allah Subhanahu Wa Taala hidupkan kembali Israfil, baru ditiup kali kedua, barulah bangkit semuanya, dibangkitkan kesemuanya. Maka pada ayat yang pertama pun kita dah menyeramkan jeritan yang memekakkan. Sebab tu kita ni fungsi deria kita sami', kita mendengar sami'an basiran mutakalliman, sami'an, kita mendengar ni. Allah Subhanahu Wa Taala memang minta kita jaga baik-baik. Daripada kita awal lagi dah perlu dengar yang baik-baik, kan? Dengar baca Quran, dengar alunan-alunan zikir. Sebab apa? Kalau kita tak jaga dengan baik, kita akan rosak telinga kita, boleh pekak, kan frekuensi ataupun kita punya lemah lemah tak lemah daya pendengaran kita ni. Kalau kita terjun dekat laut contohnya, kemudian kita masuk beberapa meter, ada beberapa sampailah diving tu, kalau kita tak jaga baik-baik boleh pecah gegedang telinga kita. Bukan gegedang telinga yang pecah, dengan kita sekali pecah. Kuatnya daya tekanan di lautan. Sebab tu orang kata manusia ni belum mampu nak menjelongkar ataupun menelusuri lautan-lautan ni, tak mampu lagi. Langit pun tak tahulah dapat ke tidak. Kita ni asyik kena bohong dengan NASA je. Wallahualam, betul ke tak betul tu wallahualam lah, kita pun tak tahu kan. Tapi nak katanya itulah dia jeritan faiza ja'atis sakhah, maka jeritan yang memekakkan telinga. Maka dikatakan itulah bukti-bukti dalil Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan tentang kejadian hari kiamat yang sangat menakutkan, yang Allah Subhanahu Wa Taala telah siap siagakan kepada kita. Maka sakhah itu ialah antara nama-nama yaumul qiyamah. Maka di situ kita boleh lihat bagaimana keadaan manusia yang pada mula-mulanya tidak beriman kepada Allah, yang mulalah baru nak beriman, tapi tak boleh lah, dah cukup kota, dah cukup time lah. Ketika tu dah tak terima dah keimanan mereka yang nak beriman. Dan ketika itu memang tak ada seorang pun yang mampu ucapkan kalimah la ilaha illallah. Tiada yang mampu nak ucap kalimah la ilaha illallah ketika itu. Kerana apa? Kerana orang yang ada sedikit sekelumit sebesar zarah sekalipun ketika itu, yang dia tahu cuma kalimah la ilaha illallah, makna pun tak tahu. Makna pun tak tahu. Ceritanya gitu. Orang yang beriman, orang yang beriman ketika nak datang yaumul qiyamah, tak ada orang yang mampu tahu apa maksudnya itu, tapi dia beriman. Nama Ahmad, nama Muhammad, nama Salihuddin, nama semua Islam, tapi dia tak mampu nak tahu kan makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak mampu tahu. Tetapi dia beriman. Dan walaupun ada sedikit iman sekalipun, sekelumit zarah sekalipun, sebesar habuk sekalipun, Allah Subhanahu Wa Taala tetap akan mematikan mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan mewafatkan mereka, mematikan ketika itu juga, supaya tidak diperlihatkan pandangan mereka basar ini akan kegerunan hari kiamat itu berlaku. Berlakunya yaumul qiyamah itu tak nak ditunjukkan kepada mereka-mereka yang beriman. Allah Subhanahu Wa Taala jaga orang-orang yang beriman ini. Maka diberikan angin yang sejuk melalui di ketiak-ketiak mereka dan mereka mati. Lalu ketiak baru mati. Tak tahulah sejuk macam mana. Wallahu a'lam. Adakah sejuk macam ekor ni? Wallahu a'lam, tak tahu. Jangan sampai nanti kan rasa sejuk kat ketiak tu nak mati ke aku ni. Jangan begitulah pula. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka itulah ceritanya
bagaimana konteks manusia itu ada bahagia dan ada yang celaka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yafirru mar'u min akhihi, yauma yafirru mar'u min akhihi. Pada hari itu firru, manusia itu lari, manusia itu lari. Lari daripada mana? Lari daripada saudaranya. Kenapa lari daripada saudaranya? Selepas dibangkitkan, dia lari daripada saudaranya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka pada ketika dibangkitkan semula pada tiupan sangkala yang kedua, maka mereka itu dibangkitkan saja berkubur, maka mereka akan lari yang pertama daripada saudara-saudara. Siapa saudara-saudaranya? Adik-beradik lah. Adik-beradik. Sebab itulah, sebab apa? Sebab apa nantilah kita tahu apa sebabnya. So kerana takut segala apa yang dibuat, amalan-amalan di dunia ini akan dituntut oleh saudara-saudaranya yang dizalimi. Maka orang-orang yang zalim ke atas saudara-saudaranya, ingatlah, kerana akhirat ada, yaumul kiamah ada. Dekat dunia engkau nak tarah apa tanah ke, engkau nak ambil duit 1 juta atau bilion pun terpulang. Tapi ingat, dekat akhirat nanti saudara-saudara yang seibu sebapa ni, seibu ni akan menuntut mereka, mereka yang dizalimi, mereka yang zalim pada mereka. Sebab tu kalau kita ni contoh anak sulung, janganlah kita rasa mentang-mentang anak sulung, tanah semua nak kena ada pada bahagian aku. Contohlah, kadang-kadang begitulah kan. Biar aku lebih, aku anak lelaki, biar aku lebih. Memanglah faraid, memang begitu hukumnya. Dah dapat tu pun nak juga bahagiannya. Jangan begitu. Bini bergaduh kerana harta, banyaklah cerita tentang gaduh saat ni banyak. Kalau tak, mana bilion-bilion harta kita, berbilion tau. Dekat amanah raya tu berbilion harta orang Melayu, bukan orang Cina, orang Melayu. Kerana pusaka gaduh, tak nak settlekan, seorang tak nak settle, semua tak boleh kan. Itu masalah tanah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka itu keadaannya, keadaan manusia-manusia yang ada pada ketika itu. Maka mereka menganggap saudara-saudaranya itu akan menuntut dia punya kata amalan-amalannya, maka mereka lari daripada saudara-saudaranya. Maka sebab itu kita kena berbaik-baik dengan saudara kita, sedekah, mana yang susah itu kita bantu, jangan bergaduh, murnikan balik kembali, sama-samalah. Yang jauh, yang tinggalkan kampung, duduk jauh-jauh, duduk ke Afrika, duduk kat New Zealand, kerana dia sedih, kerana dia gaduh dengan abang-abang kakaknya, contoh adik-adiknya sebagainya. Jangan kita begitu. Kerana apa? Kerana nanti kita akan bertemu mereka juga di yaumul kiamah nanti, di akhirat nanti, untuk sesi timbangan, sesi mizan. Maka ketika itu semua nak cari habuan, tak kira lah macam mana sedikit pun dia tetap nak cari, tetap nak ambil sedikit macam mana pun. Kerana itulah yang akan menentukan dia akan masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala ataupun neraka. Sebab itulah dia tuntut betul-betul, menuntut sungguh. Maka saudara ni baru dia boleh berlatas. Kalau lepas dia saudara, wa ummihi wa abi, wa ummihi wa abi, dan dari ibu bapanya. Ibu bapa tu dia nombor yang kedua. Maka sebab tu kita kena baik-baik dengan mak bapak kita. Jangan kita kasar dengan mak bapak kita, santuni mereka,
masih ada ayah, masih ada ibu, jenguk-jenguk. Sama juga saya lah, kadang-kadang pun tak sempat juga jenguk-jenguk orang tua kan. Selalu video call, dah ada teknologi video call je kan, telefon ini pun, telefon video call pun tak nak kan. Saya dah tu kadang-kadang tu tak sempat kan. Kadang seminggu, hampir seminggu baru nak telefon. Kadang-kadang ayah kita telefon kita, tengok-tengok video call ayah telefon. Apalah nak ni, saya tu saya cakap sendiri ni mak, ibu-ibu, ayah-ayah yang masih ada ayah-ayah yang tua-tua, korbankan masa insyaAllah, pergi klinik, cuci basuh semua. Kalau biasalah orang tua ni, dia akan perangai yang macam jadi seperti budak-budak lain, budak-budak kan. Apa yang dia nak, kita tak bagi, dia marah, dia merengek dan sebagainya. Saya belum sampai lagi ke arah itu belum lagi ujiannya begitu. Wallahualam lah, kita minta dijauhkan. Mudah-mudahan saya dapat berikan yang terbaik untuk ayah saya lah. Ibu saya dah tak ada dah. Ibu saya dah tak ada lama dah, dah 10 tahun dah, dekat 13 tahun jugalah. Arwah ibu saya dah tak ada. Maka bila mana ada ibu-ibu, ayah-ayah yang masih ada lagi, berikanlah setiap kelebihan yang ada pada diri itu untuk kita menanggung mereka. Kadang-kadang saya sedih juga, kadang-kadang orang-orang datang ke pejabat tu, bawa maknya. Kenapa bawa maknya ni? Kenapa tuan datang ni? Saya nak muahkan mak saya ni bantuan sehari hidup. Nak muahkan mak bantuan sehari hidup. Kenapa Dia nak susah apa tu untuk makan minum dia apa semua. Saya cakap dengan dia, tuan, ini ayah tuan, ini ibu tuan ni, takkan tak boleh nak bagi bantuan makan minum semua? Boleh, tapi itulah tak mencukupi. Tak mencukupi macam mana tuan? Bagi tahu saya. Yelah, nak makan, takkanlah makan orang tu bukan makan banyak mana pun kan. Ada dia makan McD di sebuah kotak? Tak ada. Bubur, kalau paling suka pun dia pegang bubur pisang-pisang, buah-buahan. Saya sedih gitulah kalau orang datang pejabat nak mohonkan bapaknya tu mohon untuk zakat, padahal dia ada adik-beradik 10 orang. Tanya adik-beradik berapa orang? 10 orang, 15 orang. Takkan sikit-sikit pun tak boleh kan. Kalau contoh paling bangsat pun RM10 lah contoh. Kalau 10 orang dah 100. Kita bagi pun bantuan sehari hidup untuk orang tua pun 200, 300, 200, 150 je. Kalau yang terlantar tu lain lah kan, 500, 400, 300 je itu. Tapi itulah manusia sekarang dia saya sedih begitulah kan. Kita ada ibu kita saya tak ada ibu, tapi bila mana mereka buat begitu pada ibu-ibu mereka pun saya sedih lah. Kenapa tak bersusah payah kan. Alhamdulillah lah, saya ikut seperti mana ayah saya beritahu saya, selagi kita mampu janganlah meminta. Selagi mampu, selagi ada duit, usahalah macam mana pun ada rezekinya, insyaAllah Allah bagi. Janganlah kita meminta pada zakat dan sebagainya. Sebab ayah saya jaga Rasulullah Muhammad, nenek saya tu sampailah dia meninggal dunia tu, alhamdulillah tak minta pada siapa-siapa zakat dan sebagainya. Saya pun tak tega, maksudnya tak terasa nak nenek saya, tak terasa saya nak minta ambil zakat daripada nenek saya yang sakit, tak minta, tak mampu saya begitu. Ada orang lebih lagi yang layak dan sebagainya. Maka itulah, sebagai anak-anak kita kena tanggungjawab kepada mak bapak kita, kerana bila mana kita menzalimi mak bapak kita, maka kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masing-masing akan diambil. Maka mak bapak kita akan tuntut kita juga, anak-anak ni, anak-anak kita ni, daripada anak-anak dia ni, dia akan tuntut juga kenapa tak menjaga dia dengan baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seterusnya, wa sahibatihi wa bani. Wa sahibatihi wa bani. Sahibatihi ni maksudnya tu bukan sahabat. Sahibatihi ni maksudnya isteri.
Isteri kita, isteri itulah sahabat kita, teman kita, sampailah kita mati, sampailah ke syurga insyaAllah. Allahumma amin. Maka sahibatihi itu isteri, maka kita ni, suami-suami ni, anggaplah isteri kita ni sebagai sahabat kita, teman kita, macam mana sekalipun dengan dia lah, kan, tidur sepantal apa semua, bersusah payah, maka itu semua akan ditanya oleh Allah SWT. Janganlah kita ni lupa akan tanggungjawab kita sebagai suami, berikan kepada mereka didikan fardu ain. Yang tak reti baca Quran, ajar baca Quran. Yang tak reti baca, kalau contoh kita pun tak reti baca Quran, sama-sama kita pergi belajar Quran. Kalau kita tak reti fardu ain, belajar sama-sama fardu ain. Itu namanya sahabat, kan, hidup semati, kan, sahabat ni. Itulah sahabatnya, isteri kita. Apa susah kita, bila mana dia susah, kita pun akan merasa susahnya juga. Itulah bagaimana keadaan kita. Sahibatihi ini isteri kita yang tersayang. Jangan kita buang isteri kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni biasa dengar, kita biasa dengar suami pukul isteri dan sebagainya. Itu jawablah, jawablah nanti. Janganlah sampai kita, tangan kita ni, jauhkanlah tangan saya ni memukul isteri saya. Belum pernah lah selama 13 tahun, insyaAllah, mudah-mudahan belum pernah tangan ni memukul isteri. Tak pernah lagi. Direzekikan belum lagi lah. Jangan minta sampai mati dah tak pukul. Tapi ada orang yang senang betul dia. Salah, belacan tak ada, pam. Ikan kering tak ada, pam. Nasi sejuk, pam. Tangan saja, kaki semua diterajam dan sebagainya. Kesian. Kalau datang orang mengadu, kita ni tempat pertanyaan, kaunter pertanyaan, pergi pejabat, saya ni kena pukul sebagainya, cerita. Pergilah pergi tempat yang sepatutnya, kan. Kalau saya minta gini-gini, tak apa, kita bagilah, kan. Dia mengadu kita, dia kan aja. Kalau benar-benar lah, kalau tak benar, tak benar lah, kan. Tapi itulah rentetan mereka tu. Nabi kat mana suaminya sekarang? Suaminya dekat mana? Kat penjara sana. Dah geram sangat saya. Report polis lah, kan. Polis dah jatuh hukum. Memang betul lah kena pukul, lebam-lebam tangan semua. Nampaklah mukanya tu, kena bekas-bekas, kesian. Tengok anak-anaknya pun kecil-kecil lagi. Maka itulah yang akan ditanya nanti kita ni, macam mana kita buat kat isteri kita nanti dekat akhirat, nanti ditanya. Tapi jangan lupa juga isteri, ada juga isteri yang kejam dekat suami tau. Ada. Ini kes yang diberitahu oleh kawan saya. Kawan saya ni, dia Allah SWT, dia apa kata, bagi apa kata, perunding cara ni, ataupun dia ni psikologi lah, pakar psikologi. Dia tanya, dia beritahu pernah kes suami yang bantai suami, isteri yang bantai suami. Macam mana saya fikir, isteri bantai suami, betul. Isteri bantai suami, sereka ditekap kat badan. Tapi betul. Isteri tu dia ambil sereka tu, dia tekap kat suaminya. Itu yang kawan saya tu kata, kenapa dia buat macam itu? Betul, ini memang salah saya. Kena mandrem ke apa ni? Dia kata memang salah saya. Tak apa, saya ngaku salah saya. Itu belum lagi ditarik, dibenamkan dekat air. Dah cakap, kalau saya macam mana? Isteri saya mula-mula dengar macam nak tahu, tapi itulah benarnya. Isteri belasah suami, macam mana? Tapi kalau dah sampai begitu, siap siaga lah isteri tu. Memang neraka tempatnya. Kalau tak bertaubat, tak minta ampun dengan suami, betul.
Kalau hatta kita ditinggikan suara dekat suami pun dah ada dia punya masalah tu, hampir-hampir kita akan terjerumus ke neraka Allah. Lagilah dia belasah suami, tak tahulah macam mana bentuk siksaan tu, tapi jangan sampai kita begitu. Ibu-ibu geram sangat suami ni, kau tumbuk juga, geram, Allah jauhkan Allah sallallahu. Mentang-mentang suami yang jenis diam, jenis taat je kan, kan ada kan jenis suami macam itu, jenis dengar kata je, dia bukan kena mantra, tak, dia memang jenis diam je. Ya saya, ya dia lembut, tapi isteri nak tocang, tu masalah tu. Senang katanya itulah manusia, sifat-sifatnya semua tu ada. Allah SWT. Okey. Kemudian seterusnya pada ayat yang ke-37, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan dirinya. Maka pada ketika itu manusia-manusia ini sangat sibuk akan diri mereka, tak sempatlah memikirkan tentang orang lain ketika itu. Tak adalah kita sibuk orang, keadaan bagaimana keadaan orang sebelah, bagaimana jiran-jiran tetangga, tak fikirlah, semuanya fikir diri sendiri dah ketika itu. Tak adalah sibuk nak melihat, sahabat-sahabat tanya, kau macam mana? Okey, tak ada. Tengok jumpa, walaupun jumpa dengan kawan-kawan pun dia tak ada jumpa. Dia boleh jumpa kawan pun, kalau saudara mara, adik-beradik, ibu bapa, isteri, anak-anak pun dia lari kawan-kawan dia lagi kuat lari. Hutang pernah contoh, ingat hutang tak bayar lagi, contohlah, lari ke mana Wallahualam. Maksudnya berlari daripada mereka untuk mereka itu dituntut, tuntutan daripada mereka. Padahal mereka tu orang yang dikasihi kan, orang yang paling rapat, adik-beradik, orang yang paling rapat, ibu bapa, isteri, anak-anak yang paling dikasihi. Tapi susunan kita lihat, susunan dia adik-beradik, ibu bapa, kemudian sahibati wa bani. Maksudnya yang paling disayangi siapa? Isteri dan anak-anak. Sebab tu letak ujung. Nak kata itu yang paling berat sekali. Tuntutan yang paling berat itulah anak-anak dengan isteri. Kalau kita buat salah pada dua-dua ni, memang banyak tanya lah. Lagi-lagi kalau kita ni ada anak perempuan ramai, contohlah kan, rezeki anak perempuan ramai. Anak perempuan berapa? 10 orang. Anak lelaki tak ada. Macam mana tu? Ada kawan saya tu, belum dapat lagi lanang, wedok je. Yang saya pula asyik lanang aja, tapi wedok dah ada lah. Yang sulung tu wedok, yang tu lanang semua ni. Tapi nak kata gitulah, tanggungjawab kita kan, ajar anak kita solat, anak kita ngaji dan sebagainya. Itu tanggungjawab kita dan ditanya nanti, akan dituntut oleh kita, oleh mereka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka mereka-mereka yang kita kasihi ini, Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita untuk diri kita ini pada ayat ke-37, menyibukkan, tidak sempat memikirkan tentang diri masing-masing. Pada hari itulah baru timbul istilah nafsi-nafsi. Kubur masing-masing, kata memang kubur masing-masing, nafsi-nafsi. Maka disitulah istilahnya nafsi-nafsi, keadaannya masing-masing. Tak ada orang kata sibuk, memang sibuklah memikirkan diri kita sendiri saja. Adakah kita dapat melepas daripada setian sirat? Adakah kita lepas mizan? Adakah kita lepas pemberian amalan kita, catatan amalan kita berlaki di belah kanan? Kita pun itu yang kita risau. Adakah catatan amalan kita dibaca oleh Allah Subhanahu Wa Taala?
Adakah kita nanti banyak dalam Juzul Amma ni cerita tentang Yaumul Qiyamah, bagaimana nanti ada satu keadaan manusia ni nanti akan menerima cerita amalan dicampak belakang. Macam kita, kalau kita kan, contohlah kita ni pensyarah ke, cikgu kan, kalau ada geram dengan anak murid, kita balik buku dekat dia kan, depan kan, tu depan. Ini Allah SWT balik ke belakang. Oh. Kena kat belakang. Itu memang komfort. Kalau banding belakang, bukan tangan kiri tau. Bukan tangan kiri. Allah bagi belah belakang. Dahsyat lah. Kalau belah belakang memang bermuram durja lah mereka-mereka ketika itu. Na'udzubillah. Mohon-mohon kita taklah macam itulah. Astaghfirullahaladzim. Janganlah kita minta, janganlah kita begitulah dapatnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pada ayat di kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni itu, dalam Ibnu Abi Hatim, An-Nasa'i dan Tirmizi telah mengambil riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah SAW bersabda, tahsyiruna haffatul awratul masyad wa ghuzla ayyu ghairul mahtunin qala faqalat zawjatuhu ya Rasulullah nanzuru aw yara ba'dana awratul ba'd qala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni aw qala ma ashghaluhu 'anil nazir. InsyaAllah kita sambung bahasan insyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita menyambung sikit untuk hadis berkaitan tentang ayat yang ke-37 ini. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan, ini menyulitkan. Dengan lain perkataan, dia berpaling dan menjauhi diri daripada keluarga yang terdekatnya. Ibnu Abi Hatim, An-Nasa'i, At-Tirmizi telah mengambil riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anha, katanya Rasulullah SAW bersabda, kamu akan dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan tiada alas kaki. Maka kita nanti dibangkitkan pada hari kiamat nanti, pada kita nak sampai di padang mahsyar, kita ni tak adalah pakai hail, tak adalah kita pakai kasut tumit tinggi, tak adalah kita pakai kasut yang berjenama, yang macam-macam lah yang kita pakai sekarang kat dunia ni. Maka kita tidak ada begitu. Kita berkaki ayam seperti mana kita ni lahir di dunia. Tak ada kita nanti, tak ada lahir-lahir keluar copot kaki kasut Adidas tak keluar kan, ada? Tak ada. Kita nanti dah lahir pun kita pakaikan kasut tu. Kemudian kita akan berjalan kaki dan juga tanpa berkhatan. Maka kita ini akan berjalan kaki tanpa kita ini berkaki ayam, berjalan kaki berkaki ayam tanpa berkhatan. Ia menyambung dengan istrinya Rasulullah SAW bersabda, wahai Rasulullah, wa qala zawjati ya Rasulullah. Siapa zaujah ini? Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, nanzuru aw yara ba'duna auratul ba'd, adakah kami saling pandang memandang aurat antara satu sama lain? Itu nak katanya sifat wanita. Bila Rasulullah SAW sebut tasyuruna hafatul auratul masyad ghuzla, Rasulullah kata apa? Kamu kata jangan bogel, tak ada alas kaki, yang beralas kaki telanjang, tak ada kasut, tanpa tu cerita tentang apa, tanpa berkhatan. Kita macam kita lahir kan, begitu keadaan. Maka sifat malu
sifat malunya zaujah Rasulullah SAW, Sayyidina Aisyah tu, maka dia pun menyebut, nanzuru aw yara ba'duna auratul ba'd, adakah kami saling pandang-memandang aurat antara satu sama lain? Tengok sebelah kecil ke sebelah besar ke, apa nak cakap tak fikir dah macam tu. Lalu Rasulullah SAW kata apa? Dia jawab dengan firman Allah Subhanahu wa taala, likullim amru minhum yawma idzin sya'nu yughni, kulli amru minhum yawma idzin sya'nu yughni, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Maka orang sibuk urusan ni masing-masing, tak sempat dah nak tengok sebelah besar ke sebelah kecil, tak sempat tengok dah. Maka itulah keadaannya manusia ini akan terlalu sibuk dengan urusan sendirian, tak sempat untuk melihat masing-masing sebelah tu macam mana keadaannya. Maka begitu keadaannya tidak menyebabkan diri kita ini lebih utama nak tahu keputusan macam mana daripada Allah Subhanahu wa taala. Lepas tak lepas, gitu. Fikir itu je. Fikir tangan kanan ke dapat amalan, catatan amalan kita ni belah kanan ke belah kiri ke belakang ke dicapai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adakah timbangan kita macam mana? Berat dulu tiba-tiba kurang, ataupun kurang dulu tiba-tiba berat. Itu kemudian kita nak lalu titian sirat tu, rambut kita ni diibaratkan rambut, selai rambut dibelah 7. Tak boleh bayang macam mana, boleh bayang titian sirat tu begitu halusnya. Ada yang terjongkit, ada yang seret muka, ada yang flashman, semua ada keadaannya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Selain daripada itu, ada sahih juga Muslim, saya Muslim juga, daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, daripada sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, telah mendengarnya, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, yushiran nasa yawmul qiyamah khuffatul auratul ghuzla. Qultu ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Qala ya Aisyah, al-amru ashaddu min an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Maka katanya Rasulullah SAW, manusia ini yushirun nas, dibangkitkan manusia pada padang mahsyar, khuffatul aurat, dalam keadaan berkaki ayam, bertelanjang bogel. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, ar-rijal wan nisa, lelaki perempuan yang berkumpul itu jami'an, yanzuru ba'duhum, sama-sama akan memandang sama sendiri ke? Aisyah tanya. Malu lah kan, malu. Itu sifat malu. Kita sekarang tak tahu malu. Kita ni maaf cakap lah, wanita-wanita sekarang makin menayangkan ada pening. Kita pun pening lelaki ni. Daripada yang ada serban boleh tanggal serban, tau. Kalau tengok keadaan begitu, Auzubillah. Maka jawabnya Rasulullah SAW, wahai Aisyah, keadaannya amat berat. Al-amru asyaddu min an yanzuru ba'du ila ba'du. Keadaan berat seorang itu memandang kepada orang lain, berat pandangannya. Tak tengok pun, tengok tunduk je, mikir. Tunduk tu mikir, mikir apa kesudahannya mereka itu, natijahnya macam mana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada riwayat Imam At-Tirmizi juga, daripada Ibnu Abbas, dan tadi itulah cerita tentang keadaan diri kita manusia ini di padang mahsyar ketika selepas ditiup sangkakala yang kedua. Maka itulah keadaannya manusia ini. Maka diberitakan kepada kita keadaan manusia ketika itu. Dan seterusnya pada ayat 38 hingga ayat yang ke-42 nanti kita akan sambung lagi lah untuk pertemuan yang akan datang. Panjang lagi ni kan, nanti kan habis pukul 10 pula nanti. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mohon maaf atas segala kesulitan dan untuk saya menyampaikan
tafsir untuk surah Al-Abasa ayat 32 hingga ayat yang ke-37 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudahkan kepada kita untuk memahami isi kandungan Quran dan kita dapat amalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat amalan kita yang sedikit ni, yang walaupun dengar tak dengar ngantuk kan, tapi adalah kita dengar tu sikit-sikit, dapatlah insya-Allah manfaatnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam ayat Quran insya-Allah. Allahumma amin. Kita tawakufkan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.